jenis sabana. Bunga orkid adalah salah satu bunga yang dikenali kerana pengembang bunga. Pada sesi ceramah komuniti kali ini, kita akan berbicara mengenai orkid dan penjagaannya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai orkid, kita terus ke video 2 bersama Puan Nur Adia Paitrina untuk sedikit perkongsian mengenai koleksi buku pendanaan orkid yang terdapat di Pusaka Negeri Sarawak. Terima kasih Studio 1. Baik, saya Adia. Bersesuaian dengan ceramah komuniti kali ini yang akan dikongsikan oleh Encik Lim sebentar nanti, iaitu kenali orkid, saya ingin berkongsi sedikit berkenaan koleksi buku di Pusaka Negeri Sarawak MIRI. Mungkin ada di antara anda di luar sana yang minat atau ingin menceburi diri dalam bidang penanaman orkid tetapi tidak mempunyai asas atau kemahiran tentang penanaman dan penjagaan orkid. Di sini saya ada beberapa koleksi buku yang boleh saya wujudkan buat anda. Di antaranya, yang ini buku yang bersih. Kita ada panduan penanaman dan penjagaan orkid, pemeliharaan anggerit, Phalaenopsis, iaitu berkaitan dengan orkid yang akan disampaikan oleh Encik Lim sebentar lagi, penghasilan bunga keratan orkid bermutu tinggi, menghasilkan anggerit kerap berbunga. Ini the orchid whisper. Variasi bunyi orchid dan orchid specialist lab. So, buku ini boleh dipinjam di Pusaka Negeri Sarawak MIRI, sama ada datang terus ke pustaka ataupun anda boleh cuba perkhidmatan buku yang kami sediakan. Bagaimana caranya? Anda cuma perlu buat turun aplikasi Angkasa 2 melalui Google Play Store atau App Store untuk pengguna iPhone. Cari sahaja apa-apa bahan bacaan yang anda inginkan dan kemudian anda kongsikan maklumat buku tersebut ke nombor yang tertera di skrin sekarang. Buku akan dihantar terus ke rumah anda secara percuma. Mudah sahaja kan? Itu sahaja perkongsian daripada saya. Kita kembali ke Studio 1. Itu dia tadi perkongsian koleksi buku Pusaka Negeri Sarawak. Sekarang kita akan keluarkan si Big News Nursery MIRI sama dengan Cik Sahila Faniza untuk sesi ceramah komuniti orkid dan teknik penjagaan yang akan disampaikan oleh Encik Lim Syo Hong. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Sahila, hos anda untuk program ceramah komuniti pada hari ini. Jadi untuk program ini kami bawakan tajuk yang menarik, iaitu kenali orkid. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita bersama dengan Encik Lim di Big Leaf Nursery. Jom. Halo, saya dari Big Leaf Nursery, nama saya Lim Syo Hong. Oke, saya sudah bekerja dalam bidang ini selama 13 tahun. Jadi hari ini saya akan sampaikan kepada rekan-rekan semua macam mana cara kita menjaga atau menukar pasu selepas kita beli dari, misalnya kita beli dari mana-mana nursery. Jadi bila kita ambil balik, bunga itu sudah layu, apa yang kita harus buat selepas bunga itu sudah layu. Jadi cara-caranya, apakah bahan-bahan media yang kita gunakan untuk menanam. Oke, saya akan showkan kepada rekan-rekan semua sekejap lagi. Oke, macam mana saya boleh terlibat dengan orkid yang saya akan introduce, yang saya akan sampaikan sekarang. Ini Phalaenopsis, nama dia Phalaenopsis. Jadi Phalaenopsis ini di Sarawak, kebanyakan hobis ini yang mereka memanggil Phalaenopsis ini sebagai Borneo orchid sebab dia banyak terdapat
di Borneo Island. Jadi sekarang yang kita tanam ini sebenarnya dia bukan lagi dari kita ambil dari hutan, sebab dia sudah terlibat dalam proses macam kacokan. Lepas kacokan mereka menggunakan pilihan dari kacokan itu untuk buat cloning. Jadi bila mereka buat clone, jadi bunga-bunga yang kita beli ini warna dia kita nampak kebanyakan yang sama rupanya, sebab itu clone punya bunga. Jadi clone itu bermakna bunganya sama color. Dia mungkin akan berubah sedikit disebabkan mungkin color dia berubah disebabkan cuaca atau suhu-suhu yang tidak sama lah. Jadi kalau dia suhu rendah, color dia mungkin gelap terang sikit. Jadi bila dia panas, jadi color dia berubah sebanyak sedikit lah. Jadi bila dia berbunga, ini soalan yang sentiasa muncul dalam sesiapa yang suka menanam Phalaenopsis ini, sebab mereka sentiasa kata bunga saya tidak mau berbunga. Jadi kenapa dia tak berbunga? Sebab mereka berbunga mengikut suhu atau musim. Sebab bila musim sejuk, biasanya pada hujung tahun lah dia akan berbunga. Sebab kenapa dia berbunga? Sebab disebabkan suhu yang tinggi pada siang dan rendah pada waktu malam. Jadi ini akan menggalakkan tumbuhan itu flower spike pada waktu yang pada musim yang sejuk, mungkin ada dalam seminggu atau 2 minggu. Jadi ini biasanya berlaku pada hujung tahun sahaja, atau bila dia kena angin sejuk. Jadi terpulang kepada orang yang menanam tu, tempat yang dia tinggal mungkin di pedalaman, dia ada sejuk sikit, dia akan lebih cepat berbunga. Okey, sekarang saya akan menunjukkan pada semua cara-cara macam mana kita menukar pasu selepas bunga yang kita beli dari nursery atau mana-mana tempat. Bila dia sudah layu, apa yang kita harus buat. Okey, kita sediakan pasu yang seperti ini, bukan pasu plastik, sebab plastik itu dia tidak menyerap air. Jadi kita perlukan pasu jenis seperti ini. Paling baik kalau dia ada lubang-lubang supaya udara boleh masuk, jadi akarnya tidak akan buruk, dia boleh hidup dengan lebih cantik. Okey, kepada semua, kalau kita dapat menggunakan arang seperti ini, arang yang dibakar daripada kayu bakau, bukan jenis arang yang bulat itu untuk barbecue. So okey, lebih baik kita gunakan arang seperti ini. Kalau anda ingin menggunakan arang dengan bata-bata pun boleh juga, atau kayu macam fir bark ke apa pun boleh. Okey, jadi kita bukakan ini. Biasanya kita beli semua tanaman ini, mereka gunakan ini commercial grower. Kita biasanya menggunakan sphagnum moss. Jadi sphagnum moss ini bila dia lama-lama dia akan menjadi acidic. Ini masalah dia. Ni bila kita simpan dalam bilik, dia banyak siram, akarnya akan buruk seperti ini. Atau dia sudah tua, atau sphagnum moss ini bila dia menjadi acidic, jadi akarnya akan buruk. Jadi sekarang apa yang kita buat selepas kita buka plastik ini, kita buangkan semua sphagnum moss. Okey, sebelum kita buang, kita boleh potong dulu flower spike ini. Jadi sebelum kita potong, sterilize
Okey. Kemudian kita potong. Walaupun bunga ada tinggal sedikit, tapi dia akan layu sudah. Tidak lama lagi dia boleh hidup. Jadi buang saja. Jadi okey. Kita tengok akar yang begini, mana yang kita harus. Kita bermula dari tapak dulu. Jadi kita buka, buang. Cabut dan buang semuanya. Jangan tinggalkan sebarang, bagi dia naked semua. Okey. Jadi lihat sekarang akar yang buruk di tengah-tengah ni kita akan buang dan potong semua. Asalkan kita tinggalkan sedikit akar yang baru ini di atas, sudah cukup untuk dia boleh hidup selanjutnya. Jadi kita akan buang bahagian di bawah sebab ini sudah buruk semua. Ini akar yang paling lama sebab dia di tengah-tengah. Ini mungkin dari baru lagi bila dia dalam peringkat seedling baby, dia 6 bulan, lepas 6 bulan. Okey, dia mula-mula dia hidup dalam pasu ini. Saiz ini permulaan. Jadi bila dia sudah besar, kita akan tukar dia kepada pasu ini. Ini peringkat paling awal, peringkat kedua. Jadi akhirnya dia akan masukkan ke dalam plastik ini. Jadi ini sudah dalam peringkat ketiga, bermakna dia sudah dalam umur lebih kurang 18 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan. Jadi selepas 18 bulan dia boleh dihantar ke bilik yang sejuk dalam aircon supaya untuk menggalakkan dia berbunga. Jadi untuk tempoh berbunga dalam bilik aircon lebih kurang dalam 4 hingga 5 bulan. Jadi bermakna jumlah semua masa yang diambil daripada baby ke peringkat akhir seedling sampai sini agak-agaknya dalam 2 tahun. Jadi apa yang kita nampak semuanya hasil itu mestilah lebih daripada 2 tahun. Jadi bahagian yang buruk ini akan dipotong semua. Jangan tinggalkan semua, jangan takut dia tak akan mati walaupun kita potong seperti ini. Asalkan kita tinggalkan sedikit akar baru yang terdapat di atas. Sebab walaupun ini tidak dipotong, ini akan membawa fungus-fungus sebab dia sudah tua. Okey, selepas kita potong, asalkan dia ada terdapat 3 atau 4 akar baru yang lebih sehat. Okey. Macam ini. Jadi kita akan masukkan ini dalam pasu. Kemudian kita letakkan arang dalam. Okey. Ingat kalau paling baik jangan siram selepas kamu memotong akarnya. Sebab kalau kita siram, kemungkinan besar dia akan jangkit virus-virus ke, sebab
bila dia cedera macam ini, lebih baik kita jangan siram sebab dia tidak akan mati walaupun kita tidak siram dalam tempo 2-3 hari. Paling baik supaya dia kering dahulu pada tempat yang kita memotong. Okey. Atau kalau tidak tanam, kita letakkan atas meja 2 hari atau 3 hari, tak apa, jangan takut. Jadi kalau kita nak tanam, kita letakkan dia seperti ini, masuk dalam pasu. Kemudian kita letakkan arang. Okey, ini contohnya yang dia boleh hidup dengan jangan gunakan pasu yang terlampau besar. Sebab kalau dia permulaan dia punya akar hanya sedikit, kita pakai pasu yang terlampau besar, bila kita siram pasu ini dia cepat kering. Jadi itu pasu yang terlampau besar, dia punya akar akan pergi dengan kawasan yang sangat luas. Jadi kita maukan dia punya akar yang baru hidup itu tumbuh dengan dekat dahulu, sebab bila kita menyiram dia lebih cepat menerima. Jadi kalau dia terlampau besar, permukaan pasu itu dia kering dengan terlampau cepat. Jadi humidity yang terdapat dalam pasu itu sangat rendah. Jadi mengapa kita sukakan gunakan pasu yang kecil pada permulaan, jangan malas. Sebab kalau pasu yang besar itu memang tidak berapa sesuai pada permulaan. Jadi kalau akarnya sudah penuh, walaupun dia hidup di luar, jangan bimbang. Kita boleh letakkan pasu ini, terus pergi pasu yang lebih besar lagi sekiranya dia punya badan sudah cukup matang atau dia sangat besar. Kalau ruang di dalam ini tidak cukup untuk dia bergerak, jadi kita boleh pindah pasu ini dengan masukkan kepada satu pasu yang lebih besar. Jadi kita letakkan dia di dalam saja. Kalau kita nak simpan arang, boleh juga kita letak arang di tepi-tepi saja. Jadi ini kalau kita nak gantung, ikat dengan dawai, jadi kita boleh gantung di tempat yang redup, bukan kena direct sunlight ya, tak boleh cahaya matahari yang terus dia akan buruk daunnya. Jadi bagi dia rehat dulu selama 2-3 hari, jangan siram, ingat. Jadi selepas 2 atau 3 hari baru kita siram. Cara siram, bagi dia basah seluruh badan saja. Jangan bimbang, dia tidak akan mati.
kepada semua yang saya akan mengambil masa sedikit untuk sampaikan baja apa yang baja kita gunakan. Sekarang saya menggunakan baja control release. Sebab control release ini dia boleh tahan selama 4 hingga 6 bulan. Jadi dia tidak merosakkan akar sebab dia tidak keluar dengan banyak. Bila kita siram, dia akan release sedikit-sedikit demi sedikit. Asalkan kita siram setiap kali, dia akan keluar sedikit. Jadi baja ini bukan untuk orkid sahaja, dia boleh digunakan untuk tumbuhan-tumbuhan lain lah selain daripada orkid. Jadi baja ini berapa lama kita nak simpan? Biasanya cara kami memakai, kita letakkan mungkin dalam 10-12 tablet. Lepas tu kita gunakan kain atau bahan-bahan yang supaya dia tidak lari ke tepi. Jadi apa sajalah kita paling baik kita gunakan kain lah untuk bungkus. Lepas tu kita letak di tepi akarnya sahaja. Jadi kalau dia boleh tahan selama 6 bulan, berapa lama kita nak simpan lagi? Jadi biasanya kita letakkan setiap 2 atau 3 bulan. Sebab bila orkid kita sudah besar, mungkin dia sudah tumbuh 2 atau 3 daun baru selepas 3-4 bulan. Jadi kita akan letakkan sedikit lagi dalam pasu tu supaya baja itu mencukupi untuk dia terus membesar. Jadi untuk secara kesimpulan, kalau dia sudah besar sampai akarnya sudah penuh, seperti yang saya katakan tadi, kita boleh letakkan di pasu yang lebih besar, atau kalau kita tidak mau tukar pasu pun boleh juga. Cuma mungkin pokok itu dia tidak akan terus membesar lagi sebab tempat yang dia boleh tumbuh agak terhad. Jadi dalam pasu ini pun dia boleh berbunga dengan cantik walaupun dia tidak ditukar, asalkan akar yang tumbuh itu mestilah sehat, tidak boleh buruk. Satu lagi kepada semua peminat-peminat orkid, macam mana untuk elakkan daripada serangan serangga yang kecil-kecil lah, seperti macam mealybug, aphid ke atau thrips. Jadi ini sangatlah penting. Bagi saya tidak menggunakan racun-racun chemical. Saya lebih suka gunakan organic method. So di sini kami menggunakan ini anti serangga. Anti serangga ini boleh dapatkan di sinilah. Harganya RM25. Jadi kita sembuh di mana kita sembuh. Tempat ini kita sembuh. Kenapa kita sembuh ini? Sebab kita sembuh ini untuk elakkan daripada semut-semut yang suka membawa banyak masalah kepada tumbuhan. Sebab bila semut ini dia di mana-mana kita boleh nampak dia berjalan sini sana. Jadi kebanyakan masalah-masalah muncul sebab ada sejak kedatangan itu semut. Jadi masalah itu akan muncul seperti mungkin macam spider mite. Sebab semut ini saya sudah katakan tadi dia pergi mana-mana saja. Jadi dia membawa banyak masalah. Jadi kita bunuhkan semut dahulu. Kalau kita sembuh di sini, bila semut limpas, dia balik, dia berjalan ke kawasan ini, dia balik.
dia akan jangkit kepada dia punya golongan semua dalam dia punya tempat kediaman. Jadi dia akan mati mungkin dalam tempo 3 hingga 5 hari. Jadi selepas semut mati, masalah kita akan kurang. Jadi kenapa saya sentiasa mengatakan bahawa semut itu mestilah dibunuh dahulu, itulah sebabnya dia membawa terlampau banyak penyakit-penyakit atau serangga-serangga lah yang kecil yang kepada orkid-orkid, bukan saja orkid lah, tumbuh-tumbuhan lain pun sama juga. Jadi sekarang ni untuk sesiapa yang berminat untuk menanam orkid Phalaenopsis ini, anda boleh mencari saya melalui Facebook Big Leaf Nursery, atau kontak-kontak melalui telefon nombor saya 012-877-2199. Nama saya Lim Xiao Hong. Jadi anda boleh cari juga dalam Facebook saya, nama Lim Xiao Hong, LIM SHIOWHONG. Okey, kepada rakan-rakan semua, okey, jangan takut mencuba. Saya sudah mengalami banyak masalah dalam tempoh 13 tahun ini. Banyak kali gagal, tapi kita cari cara untuk mengatasinya. Jadi jangan takut mencuba. Saya boleh memberi kepada semua macam mana cara supporting, okey. Jadi ada masalah, datang saja. Saya akan memberi tunjukkan atau apa-apa saja pertolongan kepada rakan-rakan semua. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Okey, terima kasih Mr. Lim sebab bagi perkongsian mengenai orkid hari ini. Jadi sehingga kita berjumpa. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih Cik Sahila dan Encik Lim di lokasi. Bagaimana? Menarik bukan? Semoga sesi wacana kali ini dapat memberi manfaat kepada sesiapa sahaja yang ingin menceburi bidang penanaman orkid ataupun penggemar orkid yang inginkan bunga ini sebagai hiasan di rumah. Sehingga berjumpa lagi di rancangan ceramah komuniti akan datang.